Ikan keli merupakan ikan air tawar yang semakin digemari ramai pada masa kini kerana harganya yang murah dan mudah didapati. Namun masih ramai lagi yang memandang rendah terhadap khasiat ikan keli ini. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2015, ikan keli merupakan sumber makanan yang mengandungi asid omega-3. Asid omega-3 ini berfungsi untuk melindungi lapisan arteri jantung daripada berlaku sebarang kerosakan. Sehubungan dengan itu, 3 orang anak muda ini telah bergabung di bawah ARC Berkat Agrofood Sdn Bhd untuk menternak ikan keli sejak tahun 2007 lagi. Industri Perikanan Negara menyumbang 0.8% tahun kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi pengeluaran berjumlah 1.78 juta tan metrik dengan nilai 13.84 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, sektor aquakultur menyumbang sejumlah 400,000 tan metrik dengan pendaratan perikanan darat sebanyak 5,625 tan metrik. Ini adalah ladang ternakan ikan keli yang diusahakan oleh Encik Hafiz dan Encik Hazarul. Setiap hari, ladang ini akan mengeluarkan 3 tan ikan keli bagi memenuhi keperluan penduduk di sekitar Lembah Kelang. Pertamanya, permintaan ikan keli yang sangat tinggi ni kerana harganya yang lebih rendah berbanding ikan-ikan lain, dan yang keduanya ianya mempunyai isi rasa yang sedap sehingga ianya dikategorikan sebagai ikan rakyat. Sektor aquakultur memainkan peranan penting sebagai penyumbang utama kepada ekonomi negara, dapat membasmi kemiskinan serta menjadi sumber utama makanan untuk keperluan penduduk negara. Ladang seluas 100 ekar yang terletak di Rawang Selangor ini mempunyai lebih kurang 200 buah kolam bagi menternak ikan keli kacuk bunga yang berkualiti tinggi. Di ladang ARC ini, aktiviti yang dilakukan melibatkan yang pertamanya pembenihan dan yang keduanya ialah ternakan, pusat jualan ikan air tawar, dan juga akhir sekali aktiviti yang dilakukan ialah pusat latihan aquakultur. Penternakan ikan keli oleh Encik Hafiz bermula di belakang rumah milik ibu bapanya di Sungai Buloh, Selangor pada tahun 2007. Saya sebenarnya memang minatlah dalam bidang perikanan inilah, ternakan ikan ni. Dengan minat yang mendalam ni, apabila lepas saya habis belajar je, saya dah mula ternak ikan. Di rumah sendirilah. Dengan keluasan lebih kurang setengah ekar. Okey. Jadi selepas tu bila kata kita ada pergi kursus, kita jumpa rakan-rakan yang bersama-sama minat dalam bidang ni. Sejak tu saya berjumpa dengan Encik Hazarul lah. Jadi Encik Hazarul ni ialah rakan kongsi saya lah sekarang ni. Sejak daripada itu, Encik Hafiz dan Encik Hazarul terus maju ke hadapan. Walaupun berdepan dengan pelbagai kesukaran pada 3 tahun pertama, situasi tersebut sedikit pun tidak mematahkan semangat anak muda ini. Hasil usaha yang dicurahkan, mereka mampu memiliki kolam ternakan ikan di sekitar Selangor serta mampu mengeluarkan lebih 500,000 ekor anak benih keli dalam sebulan. Ini adalah produk utama keluaran ARC. Setelah 2 bulan, ikan keli ini boleh dijual kepada pelanggan. Saiz yang diminati oleh pelanggan adalah sekitar 5 ke 7 ekor sekilogram. Masa sekarang, syarikat kami membekalkan ikan saiz matang di sekitar Lembah Kelang, terutamanya Selangor lah. Di pasar-pasar borong, kedai-kedai, restoran-restoran, syarikat-syarikat catering dan juga pada sektor-sektor kerajaan lah. Sudah menjadi kelaziman ikan keli ternak adalah dari spesies kacukan keli eksotika Afrika dengan keli bunga. Kaedah tuaian hasil di kolam ternakan ikan selalunya dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah cara tuaian secara berperingkat dan cara kedua adalah tuaian secara menyeluruh. Perbezaan kaedah tuaian ini selalu ditentukan oleh cara ikan ini dipasarkan.
ikan yang dijual secara runcit selalunya dituai secara berperingkat. Tetapi untuk ikan yang dijual secara borong, tuaian akan dilakukan secara menyeluruh. Syarikat kami akan mengeluarkan hasilnya selepas 2 bulan. Satu kolam anggaran pengeluaran sekitar 20 ke 25 tanah untuk satu kolam. Untuk pengeluaran tu hasil yang dikeluarkan untuk sekali harvest ataupun sekali pukat sekitar 2,5 tan ke 3 tan lah. So masa yang diambil untuk proses pukat ataupun proses harvest yang diambil sekitar sejam ke 1,5 jam lah. Ikan yang telah dipukat akan ditempatkan di dalam tangki yang disediakan untuk digrade mengikut permintaan pelanggan. Kedalaman kolam ikan keli yang sesuai adalah sekitar 4 ke 5 kaki. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan ikan daripada terasa tertekan apabila berlaku perubahan suhu air. Proses penyediaan kolam, mula-mula kita letakkan kapur, taburkan kapur. Kapur ini untuk kegunaan dia untuk membunuh pemangsa-pemangsa. Kedua untuk stabilkan pH air. Dan kalau perlu kita gunakan klorin. Itu pun kalau kita perlukan. Tengok keadaan juga. Lepas itu kita isikan air, masukkan air. Dan selepas masuk air, cukup air dengan ketinggian dalam 2 ke 3 kaki. Baru kita masuk rega benih. Pada masa yang sama, ikan yang sedang dalam tempoh pembesaran perlu mendapat sumber makanan yang cukup. Oleh itu, hanya pelet makanan ikan bermutu tinggi sahaja digunakan di ladang ini. Selepas rega itu kita masuk ke kolam, kita gunakan makanan rumusan yang bersesuaian dengan rega, yaitu makanan pelet. Dan kita bagi makan 2 kali sehari, pagi dengan petang. Selain menuai hasil ternakan, ladang ini juga menghasilkan benih ikan keli berkualiti tinggi daripada induk ikan keli yang telah diternak selama 1,5 tahun dan ke atas. Untuk melakukan proses pembenihan aruhan, induk jantan akan dibedah bagi mengeluarkan sperma sebelum ia dicampurkan dengan telur induk betina. Manakala induk betina pula akan disuntik dengan hormon jenis untuk mempercepatkan induk betina mengeluarkan telur dengan lebih banyak. Selepas itu, sperma induk jantan akan dipotong sebelum diracik untuk dicampur dengan telur induk betina untuk proses bersenyawaan. Telur yang telah disenyawakan akan dimasukkan ke dalam kolam penetasan dan telur tersebut akan menetas dalam tempoh 20 hingga 25 jam. Terletak di Sungai Buloh, pusat pengumpulan dan jualan milik ARC ini merupakan lokasi awal kolam ternakan mereka. Dan kini, ia dijadikan kolam kuarantin bagi benih ikan keli dan keli dewasa sedia untuk diproses. Benih-benih yang dihasilkan di ARC ini kita akan kuarantin terlebih dahululah untuk dijual supaya kita dapat merawat ikan tu daripada penyakit, bebas luka sebelum kita jual kepada pelanggan yang membelilah, supaya peratusan hidup tu akan lebih tinggi apabila diternak oleh pelanggan di dalam kolam pelanggan tu sendirilah. Anak benih ikan keli dijual mengikut saiz-saiz tertentu. Lebih besar anak benih ikan, lebih tinggi harganya kerana lebih tinggi kadar hidupnya. Kebanyakan pelanggan ikan keli ARC adalah pengusaha kedai makan, restoran, kedai runcit, pasar basah dan orang perseorangan. Buat masa sekarang, kami menyangikan secara manual di mana kami memerlukan pekerja-pekerja yang banyak untuk menyangikan, tapi di masa akan datang kami berharaplah dapat menggunakan mesin yang berteknologi tinggi di mana kita dapat menghasilkan ikan siang dan dapat memproses ikan dengan lebih banyak. Sejak mula mengusahakan ladang ini pada tahun 2007, 3 orang anak muda ini tidak pernah terlepas dengan pelbagai cabaran yang boleh mematahkan semangat mereka meneruskan perusahaan ini. Kalau dulunya ARC mempunyai banyak ladang lah di merata tempat lah. Satu di Rawang, satu di Sungai Lui,
Dan bila kita ada banyak ladang ni, kita menghadapi kesukaran daripada pengurusan lah. Jadi sekarang ni kami telah mempunyai satu ladang yang mana keluasan 100 ekar yang mencukupi untuk kami beroperasi fokus di satu tempat saja. Maksudnya di ladang tu kami buat pembenihan, kami buat tanakan sehinggalah jualan. Sebelum ni saya merupakan kaki tangan awam. Jadi saya membuat keputusan untuk saya berhenti kerja untuk membantu suami untuk bersama-sama memajukan perniagaan di mana saya ditugaskan untuk menguruskan pusat jualan. Sebagai pemain industri aquaculture, ARC dilihat berpotensi untuk dimajukan secara lebih komersial untuk meningkatkan pengeluaran supaya dapat menjamin bekalan ikan di dalam negara. Sekian saja paparan Agrotech untuk minggu ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sebarang cadangan dan komen boleh diajukan ke platform sosial media kami yang tertera di kaca TV anda. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum dan bye-bye.